Lu dah sepak dia. Lepas tu lu tak mengaku pula sekarang. Attention lah dengan orang macam ni. Assalamualaikum and hi guys. Apa khabar korang semua? Aku harap korang sihat walafiat. Kepada siapa yang dah subscribe channel ni, aku doakan korang murah rezeki dan selamat kembali. Dan kepada siapa yang baru jumpa channel ni, nama aku Nome dan aku harap korang boleh subscribe channel ni untuk korang updated dengan video-video terbaru aku pada masa akan datang. Pasal apa cik marah-marah tadi tu? Jom layan video kali ni. Minggu ini berlega-lega dekat laman sosial kita yang mana kita boleh tengok ada satu rakaman CCTV yang kita boleh tengok seorang lelaki berbangsa Cina telah mengasari seorang penghantar makanan Foodpanda yang juga seorang wanita dengan menendang wanita tersebut sehingga terlentang. Cik, yang cik tendang perempuan tu pasal apa? Kalau cik nak tendang, cik carilah yang sama saiz dengan cik. Lelaki kan yang sadar-sadar dekat gym tu. Cuba cik tendang pinggang dia, tengok apa jadi. Tiba lah lorat utara kan? Utara kan? Sudahlah. Apa nak jadilah dengan dorang ni sampai nak tendang-menendang antara satu sama lainnya pun. Rakaman video ni telah diambil daripada sebuah CCTV di tempat kejadian. Pada siapa yang belum tengok lagi video ni, jom kita layan video ni. Zas! Kejadian ni berlaku dekat Bandar Puteri Puchong, Serdang, Selangor. Lepas je kejadian tendang-menendang ni, dilihat ada sekumpulan Foodpanda punya geng dekat depan premis tadi tu untuk menandakan rasa tak puas hati lah dengan si pelaku Cina ni tadi tu. Diorang ni mungkin nak repeat lah kot, tapi diorang kumpul je, tak buat apa pun sebab tak ada benda pun yang kita dapat lihat terjadi antara lelaki tu dengan sekumpulan Foodpanda ni. Aku ada jumpa lagi satu video yang mana kita boleh tengok yang orang ni rakam yang si pelaku Cina tu daripada jarak dekat. Yang kelihatan seperti yang pelaku Cina ni tadi nak lari daripada tempat kejadian tu. Jom kita tengok. Zas! Apa punca kejadian sampai dia menendang wanita tersebut tu? So, mengikut sumber, si pelaku Cina ni tak puas hati lepas kereta dia tu dipotong bila masa dia tengah nak buat U-turn. So, bila dia nak buat U-turn, perempuan ni datang mungkin daripada kanan dia untuk memotong kereta tu masa dia nak buat U-turn. So, dia bengang lah. Orang kalau U-turn tak boleh nak potong-potong. Apa hal pasal potong-potong kereta pun sampai nak menendang-menendang? Akibat rasa tak puas hati tadi tu, si pelaku Cina ni telah menunjukkan isyarat lucah kepada wanita tersebut sebelum menolak mangsa dan menendang sebanyak 3 kali di bahagian pinggang dan menyebabkan perempuan tadi tu jatuh. Selepas kejadian tersebut, mangsa wanita tu telah membuat satu laporan polis di Balai Polis Puchong berkenaan dengan kejadian tadi tu. Yang si pelaku Cina tadi pun telah buat polis report yang sama berkenaan dengan kejadian tu. So, apabila kedua-dua keterangan ni telah diambil oleh polis, so dorang ni bersetuju untuk menyelesaikan hal ni secara aman. Dan mangsa wanita tadi tu dikatakan telah setuju untuk menarik balik report yang telah dibuatnya tadi. Sampai sini, netizen semua macam dah cool lah. Tengok betapa tenangnya mangsa wanita tadi tu untuk menarik balik report tu. Tetapi ada satu screenshot ni yang telah mengatakan yang mangsa wanita tadi tu sebenarnya menarik report atas nasihat seorang polis yang berpangkat sarjan di balai polis yang dibuat report tadi tu. Dalam satu screenshot grup WhatsApp ni, kita dapat tengok yang mangsa perempuan ni yang menggunakan nama Syah dikatakan telah menarik report tu sebab dia macam tak nak kawan-kawan dia yang ada di tempat kejadian tu ditahan reman kalau si pelaku Cina tadi tu membuat report ataupun aduan terhadap geng-geng Foodpanda ni. Lepas tu korang boleh tengok lah macam ramai netizen ni react dengan berita ni. Ada yang cakap sarjan tadi tu betul ke? Sarjan tu macam buat benda ni nak menegakkan keadilan ataupun nak menegakkan satu side saja, yang side yang lagi satu tu tak berapa nak tegak. Dan ada juga antaranya yang dia cakap ni dia ni lawyer, kalau tak boleh buat report dekat balai polis yang tadi tu, buat report yang sama dekat balai polis yang lain untuk mengimbangkan siasatan berkenaan dengan kes ni.
ni. Ada juga yang komen mungkin wujudnya elemen rasuah dekat kes ni dan meminta SPRM untuk menyiasat sarjan yang dikatakan telah menasihat mangsa perempuan tadi tu. Tapi tak berapa lama lepas tu ada satu news daripada berita harian yang mengatakan cerita pasal sarjan tadi tu adalah tidak berasas dan palsu. Selain itu, kata polis pihaknya maklum mengenai penularan beberapa berita palsu di media sosial berhubung kejadian itu, termasuk Tuan Mahan mengatakan pihak polis tidak menjalankan siasatan. Perlu diingat perbuatan itu adalah satu kesalahan jenayah yang boleh diambil tindakan mengikut Kanun Kesiasaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 katanya. Inilah salah satunya sebab kenapa korang kena subscribe channel ni. Sebab bila aku buat kronologi cerita, aku tak buat terus bila dia keluar panas-panas daripada internet tu. Aku kena tunggu siasatan polis keluar at least satu sebelum aku membuat kesimpulan daripada keseluruhan cerita. So bila korang dapat tahu, korang tengok satu cerita ni je, satu video ni je untuk korang faham keseluruhan ceritanya. Tak payah nak tengok 2-3 kali video yang lain kan. Buang masa, kau tengok sekali ni satu video kau dah faham. Power bukan? Isu ini juga telah mendapat perhatian daripada Zuraida Kamarudin, iaitu Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia pada ketika ini, yang mana menyifatkan kejadian ini adalah tidak wajar dilakukan terhadap seorang perempuan dan juga zalim serta perlu dihentikan segera. Katanya lagi, tindakan jenayah ini perlu dihukum setimpalnya. Ketika wabak melanda negara dan PKPB dilaksanakan, tuntutan mencari rezeki bagi menyara keluarga bukan lagi perkara yang mudah, tegas beliau lagi. Zuraida turut mengingatkan bahawa penghantar makanan pun pekerja Barisan Hadapan. Dan semalam 21 Mei 2020, atas desakan netizen dan juga menteri dan juga seluruh rakyat Malaysia yang tahu berkenaan dengan isu ni, semalam si pelaku Cina tu telah dihadapkan ke mahkamah untuk mendengar pertuduhannya. Suspek dikenali sebagai He King, umur 61 tahun, dituduh atas kesalahan menyebabkan kecederaan terhadap pekerja penghantar makanan wanita dalam kejadian di Jalan Puteri 9 Palang 1, Bandar Puteri, Puchong. Suspek dituduh dengan dua pertuduhan yang mana boleh didenda atau dipenjara atau kedua-duanya sekali. Bagaimanapun dia mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan yang telah dibacakan kepadanya. Timbalan Pendakwa Raya Hakim Amir Abdul Hamid menawarkan ikat jamin sebanyak 6,000 dan kedua-dua pertuduhan dengan seorang penjamin. Tertuduh bagaimanapun merayu ikat jamin dikurangkan kepada 4,000 atas alasan tertuduh tidak bekerja sejak 8 tahun lalu dan mempunyai tanggungan 3 anak dengan seorang daripadanya masih menuntut universiti. Rayuan tertuduh diterima ikat jamin sebanyak 4,000 dan kedua-dua pertuduhan dengan seorang penjamin. Malah dia juga dilarang untuk mendekati dan mengganggu mangsa serta saksi kejadian. Tulang kau ni, masa kau tendang pinggang dia 3 kali, kau tak ingat pula ada 3 orang anak yang dekat rumah tu kan? Mana fikir kau sebelum kau... berbunyi pula telefon ni, Mambang. Sekejap. Okey guys, kita dah sampai kepada penghujung video ni. Pada pendapat aku berkenaan dengan isu ni, kita sebagai netizen yang berwibawa dekat Malaysia ni, kita kena pandang ataupun tengok isu ini dari sudut individu dan mentaliti kepada si pelaku tersebut. Kita janganlah nak melibatkan kaum dia. Sebab yang buat ni bukannya kaum dia. Maksudnya in general, secara beramai-ramai. Sebab benda ni seorang je. Tak bererti seorang ni yang buat dan kaum dia yang lain pun mempunyai mentaliti yang sama. Sebab ini adalah masalah kepala ni, orang tu sendiri. So jangan kita hangatkan lagi isu ni dengan menaburkan minyak untuk menyemarakkan isu perkauman di Malaysia ni. Sebab tak kisahlah apa warna kulit kau, kalau kau dah start tendang pinggang orang dulu dan orang yang kau tendang tu nak pula perempuan, memang tak cool bro. Kat mana-mana negara kat dalam dunia ni memang tak cool benda ni. Tapi itu pendapat aku. Apa pula pendapat korang? Mungkin pendapat aku dengan pendapat korang ni tak sama. Mungkin korang nak meluahkan rasa yang tak puas hati dekat dalam dada tu. Korang boleh komen dekat ruangan komen kat bawah ni. Jom kita bincang sama-sama berkenaan dengan isu ni. Tapi ingat, komen yang muni-muni aja. Okay guys, sampai di sini je lah video aku untuk kali ni. Kalau korang minat dengan konten aku yang ada dekat dalam channel ni, please consider untuk subscribe. So stay safe guys. Assalamualaikum. Bye. 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 Bye.